A quick one, as I promised you. Story about Nabi SAW. Nabi tengah makan dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makan something like kurma lah kan, makan kurma. So biasa kan kalau kita makan, I think ada adab dia, minta maaf, I pun tak pasti, tak berapa ingat lah. Tapi tak silap I, kalau kita makan kurma kan ada biji dia kan. So kita letak dekat tepi kan, jangan letak balik dalam pinggan tu, nanti orang nak ambil kurma tu macam orang macam dah tak teringin kan, sebab bekas kita makan biji tu kita letak dekat pinggan sama, so mungkin kita letak tepi. Adalah adab dia, I tak berapa ingat. Tetapi ceritanya Nabi SAW pun tengah makan tamar kan, kurma tu lah, dengan sahabat. Kalau you boleh imagine macam dalam satu bentuk halaqah kan, bulatan, kurang begitulah. Tapi nak ceritanya sahabat nak kenakan Nabi, maknanya bergurau lah nak kenakan Nabi. So setiap kali sahabat makan kurma tu kan ada biji. Oh kejap. Apa tu? Oh okay, sure, thank you. Okay, so biji itu sahabat mungkin tak semua lagu, Allah Alam, dia letak dekat Nabi. Biji itu makan-makan letak dekat Nabi, makan-makan biji itu letak depan Nabi kan. So sahabat bergurau, sahabat kata tengok Nabi makan banyak kan, so orang lain tak ada pun biji itu banyak dekat depan Nabi, mana Nabi yang makan banyak. Kan sahabat nak bergurau lah, Nabi makan banyaknya kurma kan. Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya koranglah yang makan lagi banyak. Guna bahasa Melayu kita lah kan. Sebab apa? Sebab kalau aku makan isi je, kau makan dengan biji sekali. Nabi bergurau, maknanya dia orang bukan sebab tak makan, tapi bila tak ada biji tu, maknanya dengan biji sekali ditelannya. Itu jawab Nabi SAW dalam keadaan berjenaka. Bagi I itu satu benda yang sangat genius lah kan. It's a joke. At the same time, sahabat kena balik lah dalam bentuk gurauan begitu. Sahabat nak kata Nabi makan banyak sebab banyak biji-biji tu duduk dekat Nabi. Nabi kata dia orang makan lagi banyak sebab dengan biji-biji sekali tak ada, so dia orang pun makan biji. So Wallahu a'lam, I think stories like this sebenarnya banyak. Tentang romantiknya Nabi dengan isteri, baik dan kasihnya Nabi kepada budak-budak kecil kan. Kan ada macam hadiah, jadi panjang pula sorry kan sikit. Yang orang tu pelik kan, orang Arab tu pelik, dia nampak Nabi peluk, Nabi cium ubun-ubun kanak-kanak kan. Kenapa buat macam tu? Dia macam pelik tau. Dan tak silap daripada situlah datangnya hadis Nabi yang kata siapa yang tak menyayangi tak akan disayangi. Man la yarham la yurham kan. Siapa yang tak sayang dia tak akan disayangi. Sebab orang Arab Badawi kan mungkinlah kan, saya rasa psikologi dia macam kita ni orang besar kan, apa ni dengan budak-budak kecil ni, maqam lain kan. Tapi Nabi setinggi-tinggi Nabi Rasulullah, Nabi peluk, Nabi sayang budak-budak kecil, sehingga kan kalau ada budak kecil tu balik rumah zaman Nabi dulu lah, balik rumah mak ayah tahu budak tu tadi jumpa Nabi. Mak ayah tahu kalau budak-budak tu balik rumah, kau jumpa Nabi dia. Kenapa mak ayah dia tahu? Sebab Nabi bila Nabi usap kepala rambut, Nabi kan kita tahu kan peluh Nabi tu lebih wangi daripada kasturi. So bila bau Nabi memang melekat dekat anak-anak tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah ceritanya, tapi bacalah atau dengarlah khutbah-khutbah, ceramah-ceramah tentang Nabi SAW. Mudah-mudahan kita lagi sayang kat Nabi, dan kita tahu dalam keadaan hidup kita mungkin banyak dugaan dekat dunia ni kan, kita ada Nabi SAW. Tapi tak cukuplah sekadar kita fikir macam tu kan. Bila kita tahu kita ada Nabi, kena belajar lah juga kan. Setengah orang ni ayasalah kritikan lah yang ulama sebut, kita kena sayang Nabi, tapi biarlah benda tu mendorong kita untuk belajar ilmu kan. Jangan kita panjang pula ceritanya nanti kan. Jangan kita sekadar berhenti dekat situ. Kena belajar ilmu agama. Selain ilmu lain lah, macam CVP. Okey, boleh sambung tak ni? Okey ke tak okey? Boleh? Okey. Ayuh. Okey, alhamdulillah, jom. Single product break-even analysis. Ini senang je lah sebab you guys dah belajar. Antara formula yang kita kena tahu adalah contribution per unit, you guys know this already. So tinggalkan sekejap throughput punya idea tu kan. Go back to what we have learned so far in accounting, iaitulah contribution is selling price minus variable cost, meaning all variable cost, be it material cost, meaning direct material cost, direct labor cost, or even overhead, variable overhead cost. Semua tu masuk dalam variable cost. Throughput jadi special sikit. So why do you need to find the contribution? Because you want to find the break even point. Kenapa dia guna perkataan point? Sebab dia point kan satu titik, satu noktah, betul tak? Sebab nanti bila kita tengok graf, dia ada satu titik of intersection kan. You ada macam garis satu, lagi satu garis, bila dia ada intersection, I tak tahu what is that in Malay. That point tu adalah dipanggil break even point. Sebab tu disebut perkataan tu break even point.
but you can say it is break-even units, kan? So jawapan dia ada dalam units. Or you can also say that it is your break-even sales, because at that level of sales, you dah break-even. Bila I kata you dah break-even, maksudnya at that point you tak ada loss, tapi profit pun you tak ada. Break-even je terus ingat, no profit, no loss. Break-even je, no profit, no loss. Itu cara kita belajar, dia panggil tasawur. The ratio of contribution to sales is an alternative method of finding break-even point. I tak tahu kalau you guys dah belajar ini ataupun belum. Yang CS ratio tu adalah satu formula lain untuk cari break-even point. Formula biasa you pakai fixed cost divided by contribution per unit. Catat sikit kalau you tak tahu yang tu. Ataupun you tahu mungkin you tak ingat. Unit contribution maksudnya contribution per unit, sama je. Apa contribution yang you dapat daripada setiap unit yang you jual. Itu maksud unit contribution. It gives the amount of contribution earned per dollar of sales. It can be measured as a fraction or percentage. It is also known as the profit volume ratio and can determine break-even revenue. Okay, apa ni? Nanti kita tengok. Ini sebenarnya formula kan? Formula, bila kita guna formula itu baru kita nampak. Cakap banyak pun susah juga kan? Kita buat nanti. Contribution to sales ratio, inilah. Formula dia senang je guys. Nama pun contribution sales ratio. Maknanya contribution bahagi sales. Dah, settle. CS ratio. Contribution atas, sales kat bawah. Bahagi je. Tapi kalau per unit lah. Kalau total lah. Kan, basis dia kena sama kan? Atas per unit, bawah pun per unit. Okay. Break-even revenue, ini pun nanti just pernah dengar. Sama ada you guna, dia ada dua formula. Cuba catat sikit. Salin dekat your buku tu, your book, right? Write something that ini bukan one single formula ni. Ini dua formula. Nanti keliru pula. Kan? Sama ada you ambil, bila you dah kira CS ratio, you take your fixed cost divided by CS ratio, you tak akan dapat break-even point tau. You tak akan dapat break-even point. You dapat break-even revenue. Lain ke se? Lain. Tapi dua-dua tu no profit no loss. Cuma satu dipanggil break-even units atau break-even point. Ini jawapan you guna formula ni. Sorry. You guna formula break-even point. Jawapan you dalam units. Jawapan akhir itu dalam units. 10,000 ke 2,000 units ke. Kalau break-even revenue, jawapan you dalam dollar. Ataupun tak kisahlah soalan tu tanya rupiah ke, RM ke, tapi jawapan you dalam currency. Itu first difference dia. Kenapa ada beza? Nanti saya bagi tahu. Tapi I think some of you mungkin dah ingat ataupun dah tahu dah. Cuma again, break-even point ini dia punya formula. Break-even revenue lain sikit. Apa dia? Yang pertama, formula pertama, fixed cost bukan divided by contribution per unit. Bukan. Tetapi you divide by CS ratio. Sebab tu you kena tahu dulu macam mana nak cari CS ratio. Which is again lah, senang lah. Contribution bagi selling price, dapatlah CS ratio. Satu formula, satu. Yang kedua, kalau you dah cari break-even point, kan? Break-even point yang you dah cari tu, in units tu kan? You darab dengan selling price per unit, you akan dapat jawapan yang sama. Sama ada you guna formula ni, fixed cost divided by CS ratio, you guna formula ni, atau ada second formula, break-even point darab selling price per unit. If you use this second formula, jawapan you exactly the same. Exactly the same, sir. Exactly the same. Kecuali kalau ada decimal place kan, you tekan calculator sampai habis, mungkin you dapat tepat. Tapi kalau dia ada 4 decimal place, you ambil 2 je, of course dia akan lari lain sikit lah. So you guys pun tahu kan, kalau lain tu, lain bukan sebab lain apa, lain sebab decimal place. Tapi dua-dua formula tu kalau you tak ignore any decimal place, dia memang akan jadi exactly the same. Okay? Dah. The margin of safety. Ini penting juga. I think you dah belajar. It's a measure of the amount by which sales must fall. Okay. Tapi jangan salah faham tak, maksud dia must fall. Macam pelik kan? Bukan pelik, bukan kata dia salah. I nak kata kita yang boleh salah faham. Bila dia guna perkataan must kan maksudnya mesti. Apa punya pelik lah kita punya sales kena mesti fall. Fall ni jatuh, mesti berkurang kan? Siapa nak sales dia berkurang, betul tak? Kenapa must pula? Cerita dia maksudnya di sini adalah kalaulah sales tu berkurang, bukan kita nak sales tu mesti berkurang. Bukan. Mesti tu merujuk kepada had pengurangan tu. Had pengurangan tu mesti, kalaupun sales kita turun, mesti tak lebih daripada sekian-sekian. Sikit-sikit. Ini untuk margin of safety. I repeat. I ingat, I nak buat profit dan I nak jual bulan ni 1,000 unit. Ini I kata bahasa guys. Pentingnya belajar ni faham bahasa. Lagi-lagilah belajar agama. Berapa ramai orang yang sesat sebab salah faham. I bagi satu contoh mudah. Dalam Al-Quran disebut tentang pengharaman khinzir, disebut lahmun khinzir. Lahmun tu daging.
So nanti dia kata, oh tengok Al-Quran kata daging je. I nak makan kulit, kulit bukan daging. Contoh. Atau I nak ambil tulang, tulang dia tak haram. Contoh kan. Which is wrong. Sebab tu tak boleh literal dalam memahami agama. Memang dalam Al-Quran disebut, ni I tak reka dalam Al-Quran, disebut daging. Tapi ulama dah bahas. Ada banyak benda-benda lain kita kena consider. Tetapi kalau boleh ringkaskan, ulama bincang, kalau daging pun haram, apatah lagi yang lain. Sebab apa? Sebab dalam khinzir ataupun binatang, tak ambil khinzir lah, ambil lembu kan. Apa yang paling orang nak daripada lembu sebenarnya? In general, dagingnya. Maka kalau daging bermanfaat, pun haram kan, daging khinzir yang paling, benda yang orang paling nak daripada seekor binatang tu, benda yang orang paling nak pun haram, apatah lagi yang less atraktif macam kulit ataupun tulang semua. Lagi-lagi lah haram. Itu ulama bincang. Okey, dah habis. Saya nak kata faham bahasa. Faham bahasa. Allahumma salli alaihi. I nak jual 1000 unit. Katakan, alamak, PKP lah. PKP orang tak beli mana lah. Orang duit pun kurang, kesian lah dekat orang. So because of that, kita rasa kita punya sale tak boleh lah 1000, mungkin 900 kot. Contoh kan. Atau macam hari makin mendung kan. 900 pun tak boleh. 800 kot. Macam I dah, alamak. I punya sale dah kurang ni. Okey. I akan cakap dekat myself, when I look at my margin of safety, I tahu sales I akan kurang. Tetapi mesti, tengok perkataan Mas, mesti. Kurang okey. Tapi dikurang tu, paling kurang pun ataupun dikurang tu janganlah lebih sangat. Kalau kurang katakanlah kita okey, I nak kalau boleh 1000 lah, good, best case scenario. Tapi kalau tak dapat 1000, at least 800 lah. Tak nak lebih, 799 pun tak nak. Jangan. Paling rendah pun 800. Ini maksud dia. It must pun maksud dia. Kalau dia fall, 200 je maksimum. Daripada 1000 jadi 999, 998, 997 sampai 800 itu maksimum dah. Janganlah kurang lagi weh. Macam tu kan. 200 tu orang panggil margin of safety. When it falls, it must fall maximum by that amount. Jangan lebih. Kenapa jangan lebih? Sebab kalau dia lebih nanti I make loss. Sikit dah bagi gambaran betapa pentingnya memahami. Baca macam biasa je kan. Okay, dah panjang. It's a measure of the amount by which sales must fall. Bukan kita nak dia jatuh, tapi kalau dia jatuh, dia mestilah tak lebih daripada sekian-sekian before we start making a loss. A loss is made if sales volume is less than the BEP. Break-even point lah. Tadilah, kalau katakanlah punya break-even point 800 kan, dia tak boleh less than BEP. Maknanya less than 800 dah, I start making loss dah. Tapi point ni kena faham apa itu margin of safety. Margin of safety guys, jujurnya dengan you guys, pengalaman I mengajar, kalau keluar soalan theory especially, margin of safety lah student paling banyak buat salah. Bila dia explain. Antaranya tadilah, dia kata sale kena kurang lah. Bukan sales tu kena kurang. Bukan. I tak nak panjang, I dah cerita tadi kan. Bukan maksudnya sales tu kena kurang. Tapi maksudnya, kalau dia kurang pun, maksimum dia boleh kurang tu banyak mana? Jangan lebih. Itu. Cuma nak buat dalam bentuk ayat tu kena twist sikit lah. Okey lagi. So ini formula dia, budgeted sales, tolak break even sales. Jangan terbalik. Ataupun you can calculate also in percentage. I think again, yang formula ni bila kita buat latihan baru lebih nampak. The approach used to find an expression for the break-even sales volumes can be extended. To find the volume needed to attain a required profit. The required profit is like an additional fixed cost which must be covered before the company breaks even. Guys, ini pun bahasa juga. Bahasa. Apa maksud bahasa? Dia ni garang macam singa. Kan? Dia mana ada rambut macam singa tu? Memanglah I kata dia garang macam singa. Bila kata macam kan, maka ada persamaan sikit, bukan semua. Kemacaman dia tu yang sama tu dari segi garangnya dia seperti singa, bukan semua benda macam singa. Sama juga sekarang perkataan like. Like ni bukan suka, like ni seperti kan. The required profit itu adalah seperti. Bila guna perkataan seperti, dia nak kata ini seolah-olah lah dia bukan betul. Berarti ni macam ajaran sesat je, saya tak pernah belajar profit itu adalah fixed cost. Macam mana profit boleh jadi cost pula? Profit lah, cost lah kan. Tapi dia kata seperti additional fixed cost. Kenapa dia samakan profit tu dengan fixed cost tambahan? Bukan fixed cost, fixed cost tambahan. Additional. Kenapa? Nanti kita akan tengok. Itu belajar guys, belajar agama, belajar apa-apa pun bahasa. Like additional fixed cost. Bukan exactly fixed cost, bukan. Okay. Formula to learn. Output required for target profit. Ini formula dia lah. Output required for target profit. Again, output ni apa? Volume. Dalam CVP analysis, saya dah bagi tahu, we want to make a decision in terms of how many
units we want to sell? What is the volume we want to sell? What is the quantity we want to sell? Perkataan lain ni output. Untuk kita bukan setakat break even, kita nak capai target profit. So nampak tak apa yang berlaku? Guys, kalau formula break even point, tengok break even point, formula dia apa? Break even point, formula dia adalah total tau, bukan per unit. Total fixed cost, tak keluar. Divided by contribution per unit. Okey, tak apalah. Inilah formula dia. Formula apa sah? Formula break even point. Tetapi, kalau you bukan setakat nak no profit no loss, tu break even kan? No profit no loss kan? You bukan setakat tak nak loss dan tak ada profit, bukan setakat nak tu. You nak loss memang tak adalah, tapi you nak profit sikit. Maka dia mestilah lebih lagi berbanding BEP je, betul tak? Break even point. Lebihnya itu yang you tambah dengan target profit. Tengok. That means kalau you nak cover fixed cost sahaja, you kena jual sekian-sekian unit of your product. Okay, tetapi kalau you bukan setakat nak cover fixed cost, you nak lebih sikit lah. Bila ada lebih tu lah your profit. Maka you tambah dalam formula tu, ni total fixed cost tu you tambah pula dengan berapa profit yang you nak. Nampak tak kan? Ini yang dikata seolah-olah profit tu seperti profit, cost. You dah ada fixed cost, and then ada pula fixed cost yang lain. Padahal bukan fixed cost pun, itu profit. Tapi kenapa you tambah juga? Sebab you nak we sell some amount yang boleh cover fixed cost dan yang boleh bagi profit. So dia seperti fixed cost. Okay. Harap itu clear lah. InsyaAllah kita mungkin boleh habiskan dengan activity 1. Are you guys okay so far? Saya banyak sorry, apa tu? So break even revenue dengan break even sale benda sama Very good question my dear. Sama. Kalau break even point dengan break even unit itu satu, jawapan tu dalam unit. Break even point dengan break even unit, boleh buat catatan. Tapi kalau soalan tanya break even revenue atau break even sales, macam Syazwan tanya tadi, bagus Syazwan, itu dia jawapan dia dalam dolar. Kita guys, bila I kata dolar tu, you faham terus saya, tak payah nak ulang banyak kali. Maksud I, dia boleh jadi in any currency lah. Soalan tu guna pound sterling ke, RM ke. So bila I kata dolar tu begitu. Tapi nak katanya apa? Break even sales, break even revenue sama. Dan jawapan dia adalah dalam bentuk dolar ataupun currency. So dia sama lebih kurang maksud dia dengan break even unit. Dari sudut apa? Dari sudut Allahumma salli alaih, tak ada profit, tak ada loss. Tak ada profit, tak ada loss. Tapi maksud break even point or break even unit dengan maksud break even sales dengan break even revenue berbeza tau. Berbeza sikit. Nanti kita masuk dalam cerita lagi. Tapi dua-dua tu ada persamaan lah. Dua-dua tu bila you dapat benda tu, maknanya waktu tu tak ada loss, tak ada profit. Again, I hope I don't confuse you. Okay? Alright. If I do, let me know. Let me know. I nak betulkan kesilapan I dan kita cuba ni lah. Correct the mistake lah. Okay. Can we, okay, selain, bagus Syazwan I lupa nak tanya kan. I think I jarang lah bagi peluang untuk you bertanya. So I minta maaf But now again, before we finish our class with this, ada lagi tak soalan lain ataupun ada tak? Or are you guys ready to finish with activity 1? Kalau ada soalan boleh tanya please. Jangan malu. Solehah, apa lagi? Siapa? Fasihah, Fatin. Kalau ada soalan tanya please dalam chat pun boleh ataupun you can direct that question to me. Jangan malu-malu. Okay je? Boleh tak? Baru nak type saya tanya macam tu, takut saya. Contoh kan? Boleh Boleh buat activity 1 guys Boleh sir. Boleh? Okay, jom. Kita nak pergi solat Jumaat pula. Alhamdulillah. Okay, activity 1. Revision guys, namanya revision. Maknanya dah belajar lah pun kan. Sebab apa? Sebab single product. So kita sebenarnya tak masuk lagi lah ni. Hari ni tak masuk lagi lah syllabus PM tu. Ini baru revision. Tapi pentinglah revision. Kalau tak ada revision ni, pening nanti. Ini kita punya foundation, kita punya asas. A company has fixed cost of $5,700 and variable cost per unit of 6.5. If the selling price is $8 per unit at all levels. Apa maksud dia at all levels kan? Maknanya you jual 1,000 ke, you jual 2,000 ke, you jual 3,000 ke, you jual lah berapa ribu pun, dia panggil levels kan, dia panggil volume, dia panggil quantity, tak kisahlah dia panggil apa pun, you jual macam mana pun, selling price tu still $8. Guys, dengar kenapa dia nak kata macam tu? Kenapa? Sebab in real life, dengar, in real life, orang yang nak beli barang I 1,000, kenapa? Sebab I jual RM8. Katakanlah jualan murah. Tadi berapa tadi? 1,000 orang nak beli. Atau orang nak beli 1,000 unit. 1,000 unit. $8, $8. I kata jualan murah. Sempena hari ni ada kelas dengan student Baitul Mal, I tak nak jual RM8. I nak jual RM6.5.
apa akan berlaku? Mungkin atau kemungkinan besar kalau orang tahu benda tu, orang nak take opportunity, lagi ramai orang beli ataupun lagi banyak. Daripada 1,000 tadi, I dapat jual 1,200 atau I dapat jual 2,000. I nak kata apa ni guys? I nak kata demand bergantung juga kepada selling price. So logik tak kalau different levels adalah dengan selling price yang berbeza. Logik. Tetapi dalam CVP analysis, you remove that practical fact. You kata you jual lah demand macam mana pun, you assume selling price you sama. Kalau you tak assume selling price you sama, you tak boleh guna CVP analysis. Kenapa? I akan tunjukkan, mungkin bukan hari ni, mungkin kita jumpa hari Selasa depan. Kenapa selling price per unit kena sama? Kenapa variable cost per unit kena sama? Bila I kata kena sama tu, kena sama at any unit yang you jual. Selling price per unit kena sama, variable cost per unit kena sama, total fixed cost kena sama. Tak boleh berubah. Kalau berubah, no more CVP analysis. You kena faham Okay. Lepas tu perkataan tu at all levels tu, what is the break even? Alright. Senang je lah. Guys, apa dia? Jom laju-laju. Allahumma salli alaih. Selling price, which is 8, minus variable cost kan, 6.5. You will get your contribution, which is 1.5. Your fixed cost, dia tanya apa? Break even point kan? Sebenarnya kalau dia tak tulis in unit pun memang in unit lah. 5,000 ni total kan? Ingat tau, kena ambil total. So 5,700 divided by contribution per unit, atau dipanggil apa? Unit contribution. 1.5, dia dapat berapa? Do you get 3,800 everyone? Yes, sir. Yes. Yes, okay, settle lah. Dalam exam, oh tapi ini tak ada isu kot. Okay, kecuali kan dia boleh keluar section C kan, so I akan ada tambahan pesanan lah kepada you. Kan? Dalam exam kalau keluar section C, I rasa lah kalau I tak silap, kalau you jawab 3,800 tapi you tak tulis kataan units tu, I think dia boleh tak bagi markah. Sebab apa? Logik lah guys, 3,800 tu boleh jadi 3,800 CM ke, 3,800 dolar ke. Siapa suruh tak tulis unit? Macam tu. Tapi I think working tak ada masalah. Kan takkan every time you nak kira unit kan banyak juga kan. I say kalau I lah, sepatutnya I don't think dia penalize you atau dia hilangkan markah. I think itu tak achieve macam tu, not fair kan. Tetapi jawapan akhir you, kalau jawapan dia dalam unit you tak buat, memang I think layak untuk dipotong markah you ataupun dia tak bagi markah. So careful kena tulis unit. Tapi kalau keluar dalam apa guys? Keluar dalam section A, section B kan, I dah bagi tahu kan, kalau ada tempat kosong, unit tu dia letak buat luar kotak dia. You janganlah tulis unit, you tulis unit guys, walaupun jawapan you betul habis. So be careful lah. Harap itu pun teknik juga tu teknik jawab exam. Kan again careless lah kan. Jawapan you dah betul dah, belajar dah pandai semua kan, tapi careless uginya lah kan. Okay, now what is the break even revenue? Kita guna formula yang kedua tadi kan. Kan ada dua formula. Formula kedua, kenapa nak guna formula kedua? Sebab kita dah ada kita punya break even point. Formula yang pertama, kalau you tengok kan break even revenue, formula pertama kena pakai CS ratio. I tak cari lagi CS ratio, so I nak guna formula kedua. Formula kedua adalah break even point darab selling price per unit. So break even point dah ada 3,800, darab dengan selling price per unit adalah $8. So you dah darab lah. Tengok I pun lupa, ni kena tulis units. 3,800 darab selling price per unit apa tadi? 8 dolar. Jawapan dalam dolar, 30,400. Okay, nanti the rest nanti kita sambung hari Selasa lah. You buat dulu dan jawapan pun dah ada dah dalam textbook kan. Tengoklah sendiri. Kecuali you tak faham, I akan discuss juga. Okay, I nak habiskan kelas ni with this. I want to end this class with this. Tadi Syazwan ask a good question. Break even sales samalah dengan break even revenue kan. Dan I bagi tahu you, dua-dua ni ada persamaan tapi dia sebenarnya berbeza juga. Okay, sekarang I nak explain yang tu dan kita balik. Okay, dengar dalam dua-dua formula ada perkataan break even. Okay, so maksud break even kat sini adalah kalau you jual 3,800 unit, you tak akan buat profit tapi you tak rugi apa-apa. There is no profit, there is no loss. Tetapi kalau break even revenue, maknanya apa? Maknanya bila you jual dan you dapat duit banyak ni daripada customer, maka keseluruhan duit ni you kena bayar dekat employee lah, siapa-siapa je lah kan. Nak katanya duit tu bukan milik you. Okey, kalau duit tu bukan milik you maksudnya apa sah? Maksudnya duit yang you dapat tu semua you kena buat bayar
Bayarlah siapa-siapa, employee ke, supplier ke, dia akan jadi zero. Maknanya apa? Maknanya no profit no loss. Nampak tak guys? Break even point ke, break even revenue ke, memang no profit no loss. Settle sebab namanya break even. Tetapi apa yang kata berbeza tu? Yang berbezanya break even point, kalau you cari formula, you guna formula break even point untuk cari jawapan. Jawapan itu bagi tahu you, encik kena jual 3,800 unit barulah encik break even. Dia bagi tahu kita berapa unit untuk dijual. Break even revenue dia tak bagi tahu kita berapa unit untuk dijual, tapi dia bagi tahu kita berapa banyak sales dari segi dolar yang kita kena dapat. Nampak tak guys? Tapi bendanya sama, betul tak bendanya sama? Apa maksud saya bendanya sama? Kalau you jual 3,800 unit, setiap unit you dapat $8, memang you dapat 30,400 lah. Faham tak? Cuma maksud dia tu berbeza sikit. Ini dari segi berapa duit you dapat. Yang atas ni break even point dari segi berapa unit you jual. Sebab itu you tengok tak, ingat tak formula dia? Formula dia adalah berapa unit yang you break even, you darab dengan selling price. Kalau jual satu unit dapat $8, jual 3,800 unit dapatlah 30,000. Maksudnya kan sama. Cuma dari segi berapa unit you kena jual ke, atau dari segi berapa duit yang you dapat. Itu je. So, itu pun nak kena explain ke? Sebab dengar, sebab dalam exam. Kalau keluar soalan yang ABCD tu lah, tak adalah ABCD tu kan, tapi ada 4 pilihan jawapan tu. 4 pilihan jawapan tu, kadang-kadang, ini berlaku tau. Dia bagi A, dia pandai tau guys, dia trick you. You kira-kira dapat 3,800 unit. Yes, tak, you tekan kan, itulah jawapan dia. Betul tak 3,800 unit? Betul, tetapi soalan tak tanya break even point. Soalan tanya break even revenue. So bila you kira-kira, you dah dapat break even point 3,800, sepatutnya ada one last step. You kena darab dengan selling price baru dapat 30,000 kan. Tapi sebab you dah nampak dekat jawapan tu ada 3,800, you terus kira. You terus jawab yang tu. Ini berlaku tak? Berlaku. So always make sure bila you baca jawapan, you tahu dalam kepala you nak cari apa. Kalau you nak cari break even revenue, jangan stop dekat break even point. Teruskan sampai break even revenue. Itu satu sebab kenapa penting you tahu beza break even point dengan break even revenue. Yang kedua tadilah sebab dalam exam kalau section C dia kena tulis idea unit ataupun dollar kan. Tapi ada sebab ketiga yang mana I rasa benda tu kita kena buat soalan. Ada soalan yang you kena work backward, tetapi for you to work backward tu you kena faham unit tu macam mana, revenue tu macam mana. You understand the difference between the two, then it will be better for you, or it will help you to approach the question better. Wallahu a'lam. Ingat nak bagi habis awal sikit kan. Tapi itulah, tak apalah. Good question Ain. Kalau sebenarnya kena buat nanti kan. Kalau sebab nanti kita kena bahagi. My quick answer sebab CS ratio nanti you akan guna untuk cari break even revenue tau. I think you guys know that kan. One of the formula untuk cari break even revenue adalah menggunakan CS ratio. Okay, itu kalau nak guna dalam break even revenue nanti kan. Tapi kalau untuk cari CS ratio itself, kalau jawapan you dalam bentuk percentage, you darab 100%. You darab 100%. Tetapi kalau jawapan you dalam ratio, you tak payah darab 100%. Okay, kita buat kan ya. Dah pukul 12, minta maaf Alang-alang kawan you tanya tu kan. So ini CS ratio adalah contribution kan. Contribution tadi 1.5 divided by 8 kan, 8 selling price. Okay, berapa jawapan dia? Dia dapat 0. Kalau 4 decimal place ni, I think sebaiknya ambil semualah. Kalau you jawab CS ratio you 0.1875, betul. Atau kalau you darab dengan 100, jawapan you adalah 18.75%. Betul tak, setuju tak dengan I? Sebelum kita habis, minta maaf guys I dah ambil masa you dah lebih dah pukul 12 dah. Ain setuju tak? Sebab Ain tanya kan. Amin setuju tu bila you kira dapat sama tak CS ratio? Betul kan? 0.1875 kan? Betul. Betul kan? Okey. Maknanya kalau you tanya I, tengok soalan lah. Sebab I think you tanya tu mungkin sebab nanti keluar dalam exam kan. I think dia akan specify tau. Sama ada jawapan itu dalam percentage ataupun tak. Nanti saya cek balik lagi lah. Cuma kalau tanya ayat ada disebut CS ratio ni can be either like this ataupun dalam bentuk percentage. Actually dua-dua betul. Sebab kalau kita belajar maths kan, apa maksud 0.1875? Sebenarnya maksudnya sama kan. Ini adalah nanti dia bahagi 100, betul tak?
Ataupun this is dia macam ni, kalau you dah 100 tu you dapat 18.75 tu. Kan? Okay, 0.18. Betul lah. Mana dia tak sampai 1 pun kan. Selling price 8. Tapi kita punya Allahumma salli alaihi contribution tu adalah 1.5 je, which is only 18.75 from $8 tu. Ataupun dalam bentuk ratio kita kata dia adalah 0.1875. Kalau ratio kan macam ni kan. 0.1875. Ni you buat double dot tu kan. Dia panggil apa? Colon ke semicolon kan. I think colon kepada 1. Macam tu. Ni kan ratio kan macam tu. Kan? Setiap 20 student pada satu lecturer. Kan macam tu ratio. Tapi dalam konteks ni 0.1875 tu maknanya inilah contribution. Kalau nak banding dengan inilah satu ni merujuk kepada selling price kan. Ataupun contribution ni adalah 18.75% berbanding dengan $8 ni adalah yang 100% lah. Itu macam tu. But for now jawapan Ain dua-dua betul. Cuma nanti I nak kena check dalam exam macam mana kan. Adakah dia sentiasa tanya dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk ratio lah. Sebenarnya ratio ini default dia. Default dia macam ni kan. Percentage ni tak salah tapi we don't call it ratio, betul tak? Macam tu kan. Wallahualam. Again siapa yang ini dah kira habis tadi. Siapa yang nak kena gerak dulu kan, gerak dulu Roger kan. Apa Roger kan. Boleh, tak ada masalah sebab dah pukul 12. Tapi kat sini ada beritahu tak? Ini dia just kata contribution per unit divided by selling price per unit. Again my answer would be both boleh. Tapi default dia bukan percentage lah. Walaupun sebenarnya percentage tak salah. So nanti kan bila you kira break even revenue, you ambil formula pertama dah kan. You bahagi dengan yang percentage tu sama juga. Tapi dalam calculator make sure you tekan lah. 18.75 tu you kena tekan percentage lah. Kalau you tak tekan, you tak akan dapat jawapan yang betul. You tak boleh bahagi 18.75, you kena bahagi 18.75%. Persen tu kena ada. Betul tak? Last. Panjang ni. Sebab 18.75 betul tak guys? Bila kita letak ni, yang simbol ni kan maknanya persen. Persen artinya 18.75 tak sama dengan 18.75%. Kenapa? Sebab persen artinya bahagi 100, betul tak? Kalau bahagi 100, you gerak titik ni kan orang kata kan. So dia jadi 0.1875 balik. Itu maksud dia. Sebab tu I kata dua-dua tu sama. Cuma I tak sure dalam exam macam mana bentuk dia nanti. Wallahualam. Habis. Okey ke tak okey? Thank you my dear. Okay, sir. Kan? Okay. Guys, terima kasih juga hari Sabtu ni enjoy, rehat dulu. Mungkin I boleh bagi homework sikit nanti. Boleh try dulu practice revision kit. Dah boleh buat semua untuk yang costing method yang 5 tu kan. Buat latihan kan. Jangan tunggu lambat-lambat, buat terus. You nak pergi exam, you nak pass kan. Lepas ni chapter berikutnya lagi challenging. Jangan tangguh. I jumpa you minggu depan hari Selasa. We'll keep in touch dekat dalam group. Selamat bersolat Jumaat untuk yang lelaki especially. Kita jumpa minggu depan. Take care everyone. Ada soalan nanti boleh PM